Mahu ataupun tidak, kita harus akui keterlibatan wanita dalam arena politik jauh ketinggalan jika kita bandingkan dengan kaum lelaki. Jadi kita haruskan perkasakan perkara ini sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan 2030 di mana matlamat ini memperjuangkan kesaksamaan gender antara wanita dan juga lelaki, tak kisah di apa-apa bidang selain politik, ekonomi dan sebagainya. Antara usaha yang dilakukan bagi menggalakkan penyertaan dan representasi wanita di ruangan politik adalah dengan penerapan sistem kuota kepada kaum wanita sebanyak 30% di Parlimen. Tapi sebelum kita meneruskan perbincangan kita mengenai perkara ini, seperti anda dapat lihat, saya dan Nabila sekarang berada di Pasar Borong Selangor dan kami akan tanyakan mereka, adakah mereka setuju dengan pelibatan wanita di dalam arena politik? Mari kita dengarkan. Peranan wanita ni tak boleh dipelekikan. Jadi di dunia luar sana, contohnya PM India, PM Britain pernah diberi pada wanita. Jadi dekat Malaysia ni sekadar diberi peluang lah, walaupun 22 bulan pada Kak Wan kan. InsyaAllah lah, di mana wanita boleh melahirkan zuriat. InsyaAllah wanita kalau dia beri peluang untuk memimpin, dia boleh melahirkan pemimpin macam mana dia melahirkan zuriat untuk akan datang. Yeah, we need more women to represent women voice out in Malaysia. Especially women is now very independent. They know what they want, and then we need to show something to men that don't think we are weak. Saya setuju wanita terlibat dalam bidang politik sebab dalam pembangunan wanita tu sendiri dalam Malaysia kita ada macam-macam jenis wanita kan, yang jenis yang ibu tunggal, ada yang apa ni? Ialah hak-hak wanita tu terpelihara lah dengan adanya ahli politik daripada kalangan wanita ni boleh menjaga hak-hak wanita di masa yang mereka perlukan. Especially dia orang bila dah berumah tangga mesti ada masalah dalam rumah tangga, and then ada yang tak boleh, kita pun tak tahu macam mana, ada yang dia kena aniaya. Okey, kalau adalah tempat untuk kita mengadu lah sebagai wanita, tak adalah teraniaya macam tu je kan. Baik, untuk berbincang lanjut tentang topik kita pada hari ini, bersama saya ialah Puan Yusniza, pengusaha bantal gebu. Apa khabar Puan Yusniza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang kita berada dekat pasar ni dan kita nak fokuskanlah topik kita pada hari ini di mana wanita saling hubung kaitnya wanita dan politik. Jadi sebelum tu kita ceritakan sikit tentang perusahaan bantal gebu. Okey, saya Yusniza, berasal daripada Perlis tapi kini menetap di Shah Alam dan menjalankan perniagaan saya di Shah Alam lah. Produk saya jenama bantal gebu, iaitu produk bayi dan kanak-kanak berasaskan kekabu, macam set tilam, bantal, nasi pillow, baby nest dan lain-lain lagi lah. Perniagaan saya dah berusia 10 tahun. Platform perniagaan melalui online sahaja. So maksudnya kami tak ada kedai untuk walk in tu tak adalah. Kita semua ambil tempahan semua melalui online sahaja. Okay. Kami proses produk ni daripada awal, iaitu dari pembelian bahan mentah, kami proses jadi produk dan final produk tu kami hantar kepada customer. Oh, ni adakah ni perusahaan ni Puan Yusniza usahakan sendiri ataupun bersama suami? Saya bersama suami dan kita ada beberapa orang pekerja lah untuk dalam proses production. Okey. Apa yang menyebabkan kita panggil Puan Yusniza ni ialah sebab kita tertarik sebab Puan Yusniza of course seorang perempuan yang mengusahakan barang-barang bayi. Nak relatekan dengan topik kita pada hari ini, kita nak tahulah Puan Yusniza punya sejauh mana pengetahuan Puan Yusniza dalam bidang politik ni. Okey. Saya pada zaman muda sebelum berkahwin dulu, saya memang aktif sebenarnya dalam bidang politik. Tapi masa tu di kampung saya lah, di Perlis, saya banyak melibatkan diri jugalah dengan aktiviti politik ni sehingga ke universiti. Kemudian bila saya dah mula bekerja, saya dah tak melibatkan diri dah dalam politik. Cuma
just baca-baca tentang isu semasa macam tu sajalah. Okey, jadi sepanjang pengalaman Puan terlibat dalam bidang politik tu, mungkin apa yang Puan sedar, adakah kita masih kekurangan wanita dalam bidang politik ni atau bagaimana? Pada pendapat saya, kita masih kurang. Tapi berbanding daripada dulu sampai sekarang ni ada sedikit peningkatan lah dari peringkat yang lebih tinggi. Tapi pada pandangan saya still masih kurang lah penglibatan wanita dalam politik. Jadi adakah Malaysia perlu menambahkan ahli-ahli politik wanita di Malaysia dan mengapa bagi pendapat Puan sendiri? Saya rasa isu wanita ni sebenarnya banyak dalam negara kita ni. Jadi kita memang memerlukan lebih ramai ahli politik wanita untuk memperjuangkan permasalahan wanita lah kiranya. Sebab bila kita sampaikan kepada mungkin ahli politik yang berlainan jantina, pemahaman tu kurang berbanding kita sampaikan kepada ahli politik wanita sendiri, mereka lebih memahami apa yang wanita perlukan. Okey, sebagai seorang pengusaha yang menjual barang-barangan bayi, mesti Puan Yusniza sendiri ada banyak bertemu ataupun berjumpa dengan ibu-ibu kan, bakal ibu ataupun yang sudah bergelar ibu. Mungkin ada tak sepanjang karier ni Puan Yusniza mendengar masalah-masalah mereka yang yang orang tak war-warkan, tak berapa war-warkan? Kebiasaannya yang saya selalu hadapi ni masalah kewangan lah. Sebab pelanggan saya daripada pelbagai peringkat pendidikan dan pendapatan lah kiranya. Jadi bila kita jual barang yang lebih mahal, jadi ramai yang tak mampu. Mereka nak barang tu tapi merupakan satu keperluan, tapi bila macam mungkin over budget, jadi dia orang tak mampulah nak beli, macam itulah. Jadi itu antara masalah-masalah yang dibuahkan pada para ibu, para wanita. Jadi bagi pendapat Puan Yusniza sendirilah, apa yang perlu arena politik ataupun kerajaan baru ni usahakan dalam kerajaan yang akan datang ni untuk menyelesaikan sedikit sebanyak masalah-masalah wanita dan terutama mereka yang ada anak-anak kecil yang perlukan barang-barang keperluan seperti bantal-bantal. Masalah utama kita sekarang ni adalah harga barang yang tinggi. Jadi apa-apa pun dia berkisar tentang harga barang yang tinggi. Jadi kita sebagai peniaga pun kita nak cuba bantu customer nak jual dengan harga yang murah, tapi kita pun kena beli material tu dengan harga yang tinggi. Jadi apa yang kita harapkan supaya kerajaan dapat mengawal lah apa-apa harga barang, sama ada barang makanan ke kesihatan, semualah dapat kontrol benda tu. Jadi rakyat akan kata ada duit lah untuk berbelanja terhadap apa-apa keperluan yang mereka perlukan. Jadi dari segi bisnes Puan sendiri, dia nak naik harga tu rasa bersalah kan? Betul. Rasa bersalah untuk ibu-ibu. Tapi kita sebagai peniaga nak buat sales kita juga pun kan? Ada kos kita juga Ya, kan. sebab kalau kita tak naik harga, macam mana nak dapat untung? So macam mana balancekan antara dua ni? Sebab dia macam buah mati bapak telan mati ayah, seolah-olahnya begitulah. So macam mana tu? Okey, actually macam tahun ni saya ada masa awal tahun saya ada naikkan sikit harga barang, walaupun tak sampai 10% saya naik, tapi dia memang sangat efek kepada sale saya. Sale dah semakin berkurangan. Apa yang saya buat, saya cuba bahagikan kepada dua kualiti lah. Satu a bit low quality, satu lagi yang berkualiti. Jadi bila kita buat ads tu, kita target lah kepada golongan yang pendapatan kurang sikit, kita akan promote barang yang ni. So bila golongan yang berpendapatan tinggi, inilah barang dia. So kita cuba macam itulah, kita cuba bermain dengan harga daripada supplier
yang murah kita buat barang yang lebih murah, so barang yang berkualiti kita hasilkan barang yang berkualiti lagi lah. Okey, itu sedikit tentang perniagaan. Mungkin kita nak tanya pula. Okey, sepanjang Puan Yasniza duduk di Malaysia ni ataupun boleh kita panggil sepanjang hidup lah. Berapa kali Puan Yasniza berjumpa dengan YB kawasan Puan? Kalau tak pernah pun boleh je bagi tahu. Okey, kalau di kampung tu memang YB tu orang yang saya kenali lah. Tapi nak dijadikan cerita kali ni, mengundi kali ni insya-Allah saya akan mengundi di Selangor. So pertama kali saya mengundi di Selangor lah. Jadi saya pun tak pastilah siapa dia punya calon dia sebab saya pun bukan berasal daripada sini. Tapi kalau kita selalu follow media sosial YB tu, kita tahulah sedikit tentang dia. Tapi kalau bercakap tentang di kawasan saya dulu di kampung tu, saya memang kenal lah siapa calon tu. Bersemuka lah. Pernah juga bersemuka tapi kata tak adalah rapat macam kita pernah jumpa dia di majlis kenduri ke macam itulah. Dia ada turun untuk bersama dengan rakyat. Macam biasanya majlis kenduri lah yang selalu kita jumpa macam itulah. Jadi pertama kali mengundi di Selangor kan? Apa expectation ataupun harapan Puan untuk kali ini? Okey, sebab saya dah agak lama juga menetap di Selangor dan saya memang ada menerima bantuan daripada kerajaan Selangor juga. Jadi saya berharap bantuan berterusan dan bantuan yang lebih baiklah bagi kerajaan baru Malaysia ni. Okey. Harapnya begitu, itu adalah harapan Puan Yasniza dan harapnya apa yang diharapkan itu tercapai dan kerajaan baru yang akan dilantik tak lama lagi mendengarlah suara-suara wanita terutama sekali di Malaysia ni dan bantulah mereka. Baik, kita akan kupas lebih lagi tentang isu wanita dan politik bersama Nina Rozman di segmen seterusnya. Borak Nama Dia akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam segmen Borak Anak Muda Malaysia Memilih dan sekarang ini saya akan tanya wanita-wanita di luar sana. Sebagai seorang wanita, apakah isu ataupun permasalahan wanita yang anda perlukan daripada kerajaan baharu atau seterusnya untuk selesaikan? Mari kita dengarkan jawapan mereka. Untuk wanita yang berjaya yang saya lalui sejak pasar ni buka, orang kata pasar ni tidak sesuai untuk wanita. Bagi saya silap. Wanita ni peranan dia boleh melahirkan, dia dapat menjiwa jiwa wanita, dia bolehkan zuriat, macam saya ulang lagi, dan dia boleh jadi second person dalam institusi rumah tangga. Apa salahnya dalam apa peranan yang dia buat macam saya lakukan? Saya boleh menjaga, saya boleh jadi ibu, saya boleh jadi bapa. Bagi saya macam peluang pekerjaan lah sebab saya baru habis study. So macam sekarang pun susah kan nak dapat kerja. So macam peluang pekerjaan tu bagi macam untuk perempuan agak terhad. Majoriti lelaki je lah banyak. My friends, there's a few of them got family problem. After the husband, after drunk, they beat them like animal. I really cannot accept this. So we need women in politics to like Wan Aziza, Hana Yo. Dia menteri ni represent wanita ke dia apa tu wanita punya hak wanita, pembangunan wanita. Two of them is helping to protect women and child. Lagi satu, pendidikan ni perlu untuk wanita sama juga dengan lelaki sebab dunia hari ini kita memang dunia yang sebab bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kita tak didedahkan dengan ilmu tu penting. Okey. So zaman sekarang ni ilmu tu sangat penting sebab dunia sekarang dah berubah.
Baik, kita akan teruskan perbincangan kita mengenai penguasaan wanita dalam arena politik. Di samping itu juga memperkasakan golongan wanita dalam setiap industri. Dan masih setia bersama saya, Puan Yusniza merupakan pengusaha bantal gebu. Terima kasih Puan Yusniza kerana masih setia bersama kami di Pasar Borong Selangor ni. Okey, sebagai Puan, sebagai pengusaha, macam mana you boleh cakapkan pembeli you, customer you yang datang kat you, apa keluhan ataupun rintihan yang diorang cakap kat you, mampu ke tak diorang beli ataupun tak mampu diorang bagi kat you, I beli yang ni sebab ni saya mampu. Ni apa rintihan ataupun reaksi diorang bila beli barangan? Okey, actually saya punya customer ni daripada pelbagai peringkat lah. Pelbagai peringkat pendidikan dan pendapatan. Jadi saya pun menyediakan produk yang mengikut kepelbagaian produk jugalah sebenarnya. Okey. Antara keluhan yang saya selalu dengar ni bila customer minta less, so maksudnya mungkin harga barang tu agak tinggi dan mereka kurang berkemampuan lah nak beli. Jadi antaranya mereka akan cakap ni barang ni merupakan satu keperluan untuk menerima baby baru dalam keluarga kan. Tapi bila harga tu tinggi jadi mungkin ada golongan yang kurang berkemampuan lah. Sebabnya selain daripada tu sebagai ibu ni kita ada banyak keperluan lain lagi. Macam contohnya bila nak bersalin kena ada kos nak ke hospital. Lepas tu kos untuk berpantang, nak ada makanan berpantang, nak panggil tukang urut. Kemudian nak sediakan juga barangan keperluan bayi yang lain lah, macam pakaian. Lepas tu mungkin ada ubat-ubatan yang perlu disediakan jugalah. Jadi kos tu dia bukan kos barang saya sahaja, tapi mungkin kos keperluan hidup yang lain. So bila keperluan hidup yang lain ni meningkat, jadi masing-masing terpaksa naikkan kos. Macam itulah, macam barang makanan dah naik harga, jadi pendapatan macam tu je. So akan efek lah kepada mereka untuk beli barang keperluan yang lain. Macam itulah. Okey, kalau kita tengok, boleh ceritakan nak macam situasi waktu COVID dengan sebelum atau selepas COVID tu, beza tak? Sebab sekarang ni kita tengok harga pun kita dah masuk fasa pemulihan. Harga barang mentah, barang makanan, terutama makanan lah paling peningkatan terbesar. Kalau you tengok sewaktu COVID dengan waktu fasa pemulihan ni, macam mana kriteria pembeli? So far kalau you tengok, ramai tak yang beli macam panic buying ke ataupun macam mana? Okey, kalau sebelum COVID lagi, kita boleh katakan kita tak ada apa-apa masalah lah. Lepas tu bila COVID datang, masa tu kita boleh kata orang masih ada duit lagi. So bila COVID datang ni, kita sebagai peniaga online memang ada kelebihan lah. Sebab orang tak dapat pergi kedai, tapi orang sangat banyak membeli secara online. So bagi saya masa COVID memang peningkatan jualan yang berkali ganda. Tapi bila bermulanya fasa endemik ni, fasa pemulihan ni, dia sangat efek jugalah kepada perniagaan. Sebab bila mula je fasa endemik ni, terus barang mentah sangat meningkat. Bila kita pergi ke supplier untuk beli barang setiap bulan, mesti akan ada harga barang yang naik lah. So jadi kita sebagai peniaga pun nak tak nak kena naik juga sedikit harga. Tapi bila kita naik harga pula, dia akan efek pada sale kita pula. Dan customer akan komplain lah, hari tu beli RM30 je, kenapa sekarang dah RM35? Macam itulah contohnya lah kan. Diorang akan mempersoalkan harga-harga tu, macam kadang diorang tak nampak back end belakang, kenapa naik. So saya pun nak cukup bangga sebagai peniaga seorang wanita pula tu, wanita. So mungkin ada yang kat luar sana, kita boleh cakap lelaki kurang yakin dengan wanita untuk membuat perniagaan dia sendiri. Tapi apa yang you boleh Puan boleh cakapkan ke orang kat luar sana yang wanita juga mampu menggerakkan dunia perniagaan ni, mampu mempunyai bahagian yang besar dalam setiap industri. So sebagai peniaga wanita yang berjaya dalam jenama ini, boleh boleh berikan apakah respon terhadap stigma terhadap wanita yang berkejaya ni? Okey.
pada saya memang kadang-kadang ada golongan yang kurang kepercayaan lah dengan wanita ni, tapi actually kita sendiri wanita ni memang kena tunjuklah kebolehan kita, apa yang kita mampu buat sehingga kita berjaya lah. Actually ramai yang berjaya atas usaha dia sendiri. So jadi kita kena tunjukkan kemampuan kita. Kalau macam sekarang ni banyaknya kita gunakan media sosial lah untuk nak tunjukkan kita ni siapa. Sebabnya dalam jual produk ni kita bukan hanya jual produk sahaja, kita macam boleh kata jual diri kita jugalah. So bila orang kenal kita jual lah apa pun, so orang akan belilah macam tu. So nak tak nak kita memang kena tunjukkan diri kita siapa. So bagi orang percayalah kepada kita, dia kenal orang ni siapa, dia boleh buat kerja, dia mampu hasilkan produk yang berkualiti. So daripada situ memang produk kita akan naik lah macam tu. You rasa susah tak sebagai peniaga wanita pada zaman ni? Apa cabaran yang you rasa cabaran besar untuk membuat perniagaan ni sendiri? Okay, cabaran tu kalau dari segi diri kita sendiri, of course keluarga lah kita kata, sebab sebagai wanita kita memang nak jaga anak, nak jaga keluarga dan rumah tangga kita, tu antara cabaran yang paling utama lah. Mungkin ramai juga yang bila dah berkahwin, dah ada anak, terpaksa berhenti kerja, bukan sahaja dalam bidang perniagaan lah, kita kata bidang pekerjaan yang lain pun kebanyakannya macam tu. Bila ada anak je terpaksa berhenti kerja. Tapi actually dia bergantung pada pengurusan kita sendirilah. Kalau kita pandai uruskan, InsyaAllah kita mampulah untuk berjaya, walaupun kita bekerja ke, kita berniaga ke, ada caralah untuk atasi semua benda tu. Saya harap peniaga wanita di luar sana berinspirasi oleh cerita Puan Yusnizah sendiri. Okay, saya nak beralih pula dalam konteks politik. So bila kita bercakap pasal politik, memang tak ramai wanita terlibat. Tapi politik ni, sebab bila orang bercakap pasal politik, orang hanya berfikir okey, kita hanya nak bergaduh di arena politik, bercakap pasal sana sini. Tapi politik ni sebenarnya adalah tempat untuk kita membincangkan pasal politik, pasal polisi, pasal dasar. Dan apabila orang yang membuat dasar ataupun menentukan polisi ni, juga kita nampaknya kurang wanita yang membuat keputusan untuk wanita. Dan mungkin bila bukan wanita yang membuat dasar atau polisi yang sesuai untuk wanita, kerana wanita ni banyak jenis, ibu, remaja, kanak-kanak, dan mungkin diorang sukar untuk menyelesaikan masalah wanita yang kita ada sekarang sebab kurang penyertaan dalam politik. Jadi Puan Yusnizah setuju tak patutnya kita banyakkan lagi penyertaan wanita dalam arena politik, dan kenapa? Okey, pada pendapat saya memang kita di Malaysia ni kekurangan pemimpin wanita dalam bidang politik, dan saya berharap dalam pilihan raya kali ini akan ada lebih ramai pemimpin wanita lah yang akan bertanding. Sebabnya memang isu-isu wanita ni seperti diperkatakan memang banyak, sebab dari segi kanak-kanak, remaja, orang dewasa dan orang tua memang ada pelbagai isu. Macam contohnya sebelum ni ada dasar pemberian cuti bersalin yang lebih panjang. Okay, itu sebenarnya satu benda yang baguslah kepada wanita, tapi masih banyak lagi isu-isu lain yang perlu dibangkitkan untuk kesejahteraan wanita di negara kita. Boleh ceritakan tak antara harapan you untuk wanita yang akan bertanding dalam arena politik ni, apa yang you harapkan daripada pemimpin-pemimpin wanita ni agar dapat menyelesaikan isu-isu wanita yang sedang hadapi sekarang, macam cuti, cukai dan lain-lain lagi? Okey, pada saya kita sebagai wanita ni kalau boleh, kita naluri kita sebagai ibu ni, kita nak jaga anak kita sendiri di rumah. Tapi bila kita terikat dengan sistem pekerjaan yang kerja pukul 8, balik pukul 5, jadi kita rasa terikat dan kita macam tak naklah bekerja dah kan. Tapi sebenarnya negara masih memerlukan tenaga kerja wanita yang ramai. Jadi harapan saya mungkin kepada pimpinan baru kerajaan negara kita pada masa hadapan ni, boleh memberi kata fleksibiliti lah kepada wanita yang bekerja, macam contohnya masa bekerja yang fleksibel. Sebenarnya ramai je, banyak je syarikat yang ada masa fleksibel tu, tapi masih
tak semualah yang mempraktikkan benda tu kan. Jadi mungkin kalau kita nak galakkan lebih ramai wanita bekerja dalam negara kita ni, so kita kena sediakanlah ruang untuk wanita ni seimbang dari segi keluarga dia dan juga dari segi pekerjaan dia. Selain daripada tu, bantuan-bantuan kepada peniaga wanita tu mestilah sentiasa ada, dan yang penting dia mudah untuk didapati. Tak perlulah kita nak kena naik turun tangga ke sana ke sini untuk nak dapatkan bantuan, macam perlu mengemis kan. Biarlah bantuan yang bakal diberikan tu mudah didapati dan sampai kepada semua secara kepada semualah sampai. Sebab ada bantuan tapi kadang-kadang kita tak nampak benda tu dan menyebabkan kita tak dapatlah bantuan tu. Sememangnya wanita sinonim dengan keayuan, kelembupan dan juga penuh dengan emosi, dan sebab itulah hampir semua kejayaan didominasi oleh kaum lelaki. Tetapi kita harus sedar wanita dan lelaki dicipta berbeza, mempunyai keperluan dan keinginan yang berlainan. Oleh itu, pentingnya untuk kita sertakan usaha agar kita dapat pastikan keadilan dalam budaya pemikiran, ekosistem dan infrastruktur yang lengkap agar lelaki dan wanita dapat melengkapi satu sama lain, dan kerana sesungguhnya tangan yang mengayun buayan itu mampu menggoncang dunia. Dan setiap perkembangan terkini mengenai isu-isu politik dan suara rakyat, suara Malaysia akan kami rangkumkan dalam sebuah platform digital astroawani.com. Sekian sahaja saya memborak anak muda pada kali ini. Malaysia memilih. Saya Nina Rozman. Jumpa lagi. Bye.